Berita menarik hari ini di Soka.com Ahad 28 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana rakyat Sabah diingatkan supaya mengambil peringatan terhadap apa yang berlaku di Labuan apabila pulau itu kini diisytiharkan semula sebagai zon merah COVID-19. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata situasi itu memberi gambaran jangkitan baharu boleh meningkat jika lalai mematuhi prosedur operasi standard. Labuan mencapai 100% imuniti kelompok vaksin COVID-19 pada September lalu dengan kes harian menurun kepada hanya 1 angka berbanding antara 2 hingga 3 angka pada awal hingga pertengahan tahun ini. Bagaimanapun, kes di Pulau Bebas Cukai itu dilapor meningkat semula sejak kebelakangan ini dengan 22 kes baharu dilaporkan semalam selain lebih 150 kes dan 2 kluster aktif. Mengulas lanjut, masih diberkata jumlah kes yang melambung tinggi akan membantut dan melambatkan usaha kembali kepada kehidupan seharian yang hampir normal seperti sebelumnya. Sementara itu, Sabah hari ini meneruskan tren penurunan dengan jumlah kes baharu sebanyak 408 kes berbanding 438 kes malam. Katanya Kota Kinabalu kekal daerah yang mencatatkan jumlah kes baharu tertinggi di Sabah dengan 88 kes bertambah 7 kes berbanding semalam. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor memberi jaminan daerah Tuaran tidak akan ketinggalan dalam arus pembangunan negeri menerusi pelbagai usaha yang diambil kerajaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman itu berkata, Tuaran tetap mendapat perhatiannya terutama usaha mengatasi isu kemudahan asas yang menjejaskan keselesaan rakyat. Sementara itu, Haji Ji berkata kerajaan negeri juga akan memperkasa pentadbiran daerah di seluruh Sabah dengan menambah jawatan penolong pegawai daerah bermula Januari depan. Katanya penambahan jawatan itu bagi membantu pegawai daerah melaksanakan pelbagai program yang dirancang di setiap daerah. Terdahulu, Haji Ji yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, beliau memperkenalkan Hala Tuju Sabah Maju Jaya sebagai landasan untuk kerajaan membantu rakyat. Katanya beliau yakin dasar mesra pelabur yang dilaksanakan kerajaan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Malah katanya ramai pelabur sudah menyatakan minat untuk melabur dan sudah menjalin memorandum persefahaman MOU dengan kerajaan dan syarikat tempatan. Manakala Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor sentiasa bekerja keras untuk menjayakan intipati dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya bagi membangunkan ekonomi negeri yang terkesan akibat pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Naib Ketua Bersatu Bahagian Tuaran, Datuk Johari Saiman berkata ia juga seterusnya memperjuangkan nasib ahli bersatu dan rakyat jelata seluruhnya dengan pelbagai pelantindakan di bawah Sabah Maju Jaya. Johari berkata Bersatu Bahagian Tuaran juga ingin mengesyorkan agar kerajaan pusat menyempurnakan segera segala kepentingan dan hak negeri seperti mana yang termaktub dalam Malaysia Agreement 1963. Katanya ia selari dengan aku janji Perikatan Nasional semasa PRN 16 yang lalu, iaitu memelihara dan memperjuangkan hak-hak negeri Sabah berlandaskan Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, laluan di Jalan Teluk Likas di sini ditutup sementara kepada pengguna jalan raya susulan terdapat mendapan hingga mengakibatkan lubang atau sinkhole di jalan berkenaan. Kejadian disedari pengguna melihat jalan berlubang kira-kira tengah hari tadi dan terkejut apabila mendapati berlaku mendapan tanah. Kejadian mendapan hingga terbentuk lubang berjaya dirakam pemilik salah sebuah rumah di kawasan berhampiran melalui rakaman kamera litar tertutup CCTV miliknya. Menerusi rakaman CCTV terbabit, kelihatan seorang penghantar makanan Foodpanda juga hampir terjunam ke dalam lubang besar berkenaan namun sempat memberhentikan motosikal ditungganginya sebelum terjatuh ke bahu jalan. Salah seorang pengguna jalan raya, Masri Zainal 25 berkata dia berada di jalan terbabit kerana mahu menghala ke Kota Kinabalu dari Likas. Seorang lagi pemandu, Alvin Tan 32, menyatakan dia dalam perjalanan dari Teluk Likas ke Likas Jaya ketika melalui jalan terbabit. Sementara itu, Pengarah Kerja Raya Sabah, Insinyur Ahli
Ali Ahmad Hamid ketika dihubungi mengesahkan kejadian terbabit. Beliau menambah ianya sudah mengambil tindakan segera mengenai kejadian ini dan syarikat konsesi Globinaco juga sudah diarahkan untuk meninjau keadaan di lokasi kejadian. Beliau juga berkata bahawa pihak mereka telah pun memaklumkan perkara ini kepada Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sabah kerana lubang yang ada di kawasan itu adalah berikutan membabitkan aset pembentungan mereka. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana kelayakan keperlawanan akhir kejohanan Piala Datuk Seri Bung Mokhtar Radin BMR bawah 18, bukti usaha berterusan dan semangat berpasukan pemain. Pengurus pasukan Zon Pantai Barat Selatan Sanim Yasin berkata ia akan menjadi pembakar semangat untuk masyarakat 4 daerah terlibat. Sanim berkata pasukan ini memohon doa kemenangan dan kejayaan dapat diberikan kepada mereka pada perlawanan akhir malam ini. Katanya bukan mudah untuk sampai ke tahap ini kerana banyak perlu dilakukan dan diambil perhatian serta tindakan segera, terutamanya ketika keadaan semasa dalam fasa 4 pandemik COVID-19 ketika ini. Sani berkata pasukan PBS kini hanya perlu melangkah setapak lagi untuk merebut gelaran juara pada kejohanan bola sepak kali ini. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.